Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung kertas 2 Kelantan, soalan nombor 6. Alright. Rajah 6.1, 6.2 menunjukkan dua tindak balas nukleus X dan Y. Kedua-dua tindak balas ni membebaskan sejumlah tenaga nuklear yang besar. Kita tengok rajah dulu. 6.1 kita nampak ada neutron yang sedang bombard ataupun melanggar, ditembak ke arah ataupun berlanggar dengan uranium 235. Apa berlaku adalah uranium 235 bertukar kepada uranium 236, lalu menjadi lebih tidak stabil dan akhirnya berlakunya nuclear fission, pembelahan nuklear, pembelahan nukleus. So hasil daripada itu menghasilkan krypton 92 dan barium 141 bersama-sama dengan 3 secondary neutron. 3 neutron sekunder plus tenaga nuklear kat sini. Itu untuk 6.1. 6.2 adalah kita tengok kat sini gabungan fusion, nuclear fusion, iaitu deuterium hidrogen 2 tambah dengan hidrogen 3 tritium menghasilkan nukleus yang lebih besar dan berat, iaitu helium 42. Helium 42 membebaskan tenaga nuklear dan juga secondary neutron. So dua-dua ni adalah nuclear reaction. Satu ni adalah nuclear fission 6.1, 6.2 nuclear fusion. Fission, pembelahan, pelakuran. Alright, soalannya apa? Jadual menunjukkan jumlah jisim nukleid yang terlibat sebelum dan selepas tindak balas. So yang ni kita tengok satu-satu. Kita slow-slow tengok. Ini untuk tindak balas X. Sebelum tindak balas, jumlah jisim untuk X punya tindak balas. Tindak balas X ni yang mana? Tengok balik rajah. Tindak balas X. Inilah ni tindak balas X. 6.1 kan? 6.1 kan? Kemudian selepas tindak balas, ada berkurang sikit kan. Jisim tu ada susut 235 jadi 236 jadi 235. Ada cacat jisim. Cacat jisim tu lah yang akhirnya contribute kepada nilai tenaga. Tu kata Einstein tau. So the mass defect is now converted into tenaga. Kita panggil dia tenaga nuklear lah akhirnya. Gitu juga untuk Y, tindak balas Y. Yang tadi tu fusion, jisim awalnya 5.030. Jisim akhirnya selepas tindak balas ada juga penyusutan, iaitu ada mass defect, cacat jisim. Cacat jisim itulah yang menghasilkan sejumlah tenaga yang saya highlight warna hijau ni. Soalan pertama, nyatakan nama lain bagi tenaga nuklear. Jawapannya adalah tenaga atom. Boleh juga dalam bentuk yang lebih detail, tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear ada 3 yang awak belajar dalam silibus, iaitu yang pertama, reputan radioaktif atau radioactive decay. Nombor 2, kita ada pembelahan nukleus, iaitu nuclear fission. Dan yang jenis ketiga, pelakuran nukleus, iaitu nuclear fusion. Satu fusion, decay, 3. So those 3 tindak balas nuklear menghasilkan tenaga atom. Tu saya explain tadi dah kan. Alright, kita tengok soalan seterusnya. Lengkapkan persamaan tindak balas XY di bawah. Jadi nak lengkapkan di mana? Perhatikan pada soalan ada ruangan yang tidak berisi, tidak diisikan nilainya dekat situ. Macam mana nak isikan nilai? Kita kena make sure nilai proton sebelum dengan selepas. Nilai proton, betul lah. Untuk yang ni nilai proton kan. Nilai proton untuk daughter, kalau kita tambah semua akan sama dengan nilai proton untuk parent. So mana parent dekat sini? So ini parentnya. Sebelah kiri kita panggil parent. So nilai proton untuk parent apa? 92 tambah 0 kan? 92 lah.
Okay, mesti nak kena sama dengan yang ini tambah yang soalannya tambah dengan 3 darab kosong. So yang ni 36 tambah dengan tak tahu, kita letaklah X ke apa ke kan. Kemudian saya padam dulu anak panah tu, takut terganggu kan. Okey, lepas tu tambahlah dengan 3 darab kosong. 3 darab kosong, kosong lah kan. Jadinya 92 sama dengan 36 tambah dengan X. Maka X sama dengan 92 tolak 36. Okey, tekan kalkulator. Dapat 56, betul? 56, 92. Sekejap saya tekan kalkulator sekejap. Awak pun tekan, betul ke tak? Kalau salah, maksudnya ada something wrong ni. Saya yang silap ke? Kejap. Okey, betul. So, jawapan bagi nombor 1 Roman adalah 56. Alright, sama juga cara dia untuk soalan 2 Roman, B2 Roman. Kita tengok yang ini, ni dia punya parent. So, jumlah nukleon untuk parent is 2 plus 3. 5 lah. 5. Mesti nak kena sama dengan belah kanan ni. So, yang ni kita letaklah apa-apa lah. X juga boleh. X boleh, Y boleh. Tambah dengan neutron. Neutron nombor nukleon dia 1. So, tambah 1. Dia ada lagi tak? Tak ada dah. So, X tambah 1 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 tolak 1 dapat 4. Cek jawapan. Betul. Okey, macam tu. Baik, seterusnya bandingkan. Baik, bandingkan yang pertama tenaga yang dibebaskan. Yang ni semua mata kena buka luas-luas, tengok dekat table 1. Ni tenaga dia. Yang ni dengan yang ni. Okey, bandingkan tenaga untuk tindak balas X dengan tindak balas Y. Cuba bandingkan, tengok kuasa ni. Ni negatif 11, negatif 12. Baik, jawapan untuk jimatkan masa. Tenaga yang dibebaskan untuk X adalah lebih besar daripada tindak balas Y. Okay, yang tu boleh tengok directly lah. Yang ni lagi besar pada ni. Ni kuasa negatif tau. Lagi besar kuasa negatif bermaksud lagi kecil nilainya. Kalau pun awak tak tahu ataupun tak berani, awak tekan kalkulator. Awak ambil nilai kuning ni, tolak dengan hijau ni. Kalau dapat positif, maksudnya kuning ni lagi besar pada hijau. Macam tu. Okay, untuk double check lah. Mana tahu gugup kan. Kadang-kadang kita benda simple kita jadi pening sebab exam, nervous. Okay. So, 2 Roman. Bandingkan cacat jisim selepas tindak balas. Okay, tengok. Cacat jisim selepas tindak balas. Okay. Ni dengan ni. Banding yang tu pula. So, jawapannya cacat jisim selepas tindak balas X adalah lebih besar daripada cacat jisim untuk Y. Okay, nampak? 2, 3, 5. Yang ni 5. Mudah je kan? Yang ketiga Roman, bandingkan apa pula? Bandingkan bilangan neutron selepas tindak balas. Bilangan neutron. Kena cari pula lah. Neutron kat mana? Nombor 3 apa pula? Okay, bilangan neutron. Kalau pun tak ada dalam ni, kita cek tempat lain. Dalam soalan yang sama lah. Ya, tempat lain ada tak bilangan neutron? Dalam table, nampak macam tak ada. So, kita scroll up lagi. Oh, rupanya ada. Dekat sini, dalam 6.1, ada berapa neutron yang terhasil? Ada 1, 2, 3. 3 secondary neutron. Okay, 3 neutron sekunder. Bagi 6.2 untuk tindak balas Y, kita hanya jumpa satu sahaja neutron sekunder. Satu je, sebiji je. So bandingkan lah. Maksudnya X jugalah lebih. Tindak balas X ada nilai ataupun ada bilangan neutron yang lebih besar daripada tindak balas Y. Habis 3 tu, soalan memang akan suruh awak buat hubungan antara pembandingan tadi. Okay, misalnya menggunakan jawapan anda di 6C, hubung kaitkan tenaga nuklear yang dibebaskan dengan cacat jisim. So banding dua benda ni. Tenaga nuklear dengan cacat jisim. Cuba tengok balik table kalau pun awak confused. Cacat jisim
Yang ni cacat jisim banyak besar, maka tenaga besar. Ini cacat jisim dia kecil, tenaga kecil. Itulah hubungan dia. Boleh tak nak tulis directly proportional? Jawapannya tak boleh, sebab bukan soalan graf. So kita tak galakkan awak pakai format begitu. Maka kita buat de je. Pakai de letak perkataan pembandingan. Contoh, semakin besar cacat jisim. Ini perkataan pembandingan. Semakin besar cacat jisim. Lepas tu koma. Letak lagi perkataan pembandingan yang betul lah, yang sesuai. Semakin besar tenaga nuklear yang dibebaskan. Penuhkan ayat tu. Cacat jisim bertambah, tenaga nuklear bertambah pun betul juga. Yang ni ada dalam skema berkadar terus. Tapi kalau saya dengar-dengar tu kurang sesuai lah. Tapi nasib lah kan. Kalau dia tak terima, rugilah kita. So kita ambil yang paling selamat. Paling selamat. Yang akan jadi salah, banyak pelajar saya tengok suka terbalik. Semakin besar tenaga nuklear yang dibebaskan, semakin besar cacat jisim. Terbalik lah. Kerana tenaga nuklear terhasil bila ada cacat jisim. So cacat jisim adalah MV, manipulated variable dalam kes ni. So awak kena ubah MV dulu, baru awak dapat RV, which is the tenaga tu. Mana boleh dari tenaga jadi jisim? Awak belum belajar lagi. Sebenarnya dia reversible tapi belum belajar. Dalam kes ni cacat jisim dulu. Kalau cacat jisim kecil, tenaga kecil. Awak tak boleh sebut, tak boleh tulis tenaga kecil, cacat jisim menjadi kecil. Tak boleh lah. Tak kena. Tak kena, tak sesuai. E, namakan tindak balas X dan tindak balas Y. Yang tadi saya dah mention kan. X adalah pembelahan, dalam bahasa Inggeris adalah fission. Y adalah pelakuran, bahasa Inggeris fusion. Terus ke nombor 7. Rajah menunjukkan kerusi yang digunakan di kedai gunting rambut. Pernah tengok dah ni kan. Soalan macam ni, menggunakan prinsip Pascal yang diaplikasikan untuk melaraskan ketinggian kerusi. So ni kita ada bahagian-bahagian yang terlibat dengan hukum prinsip Pascal. Kita ada piston besar, kemudian kita ada piston kecil. So obviously kita dah tahu bahawa prinsip Pascal, soalan beritahu Pascal kata apa? Dalam enclosed system, fluid the pressure will be transferred equally to all parts of the liquid. Tekanan akan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian cecair. Dalam satu sistem yang tertutup. Maksudnya omboh besar ni pressure nombor 2, omboh kecil ni pressure nombor 1. Kalau omboh kecil ni hasilkan pressure sebanyak P1, contohnya kalau pressure dekat, saya cerita sikit lah teori dia Kalau pressure dekat sini, katalah P1 ni yang terhasil adalah 50 Pascal, maka automatic pressure dekat omboh besar juga sebanyak 50 Pascal. Kenapa saya ulang-ulang? Kerana banyak pelajar dia dia misunderstood. Pressure. Kita sebut pressure kat sini, tapi bila exam awak sebut daya. Pressure adalah tekanan. Tekanan sama, daya tak sama. Daya yang dihasilkan jauh lebih besar. Kita gunakan daya yang kecil. Daya 1 ni daya kecil je, tapi kita hasilkan daya yang lebih besar. Multiplying factor. Kita hasilkan faktor penggandaan. Kalau tak ada guna lah. Kita gunakan daya kecil untuk hasilkan satu daya yang jauh lebih besar. Itu fungsi Pascal principle. Nampak tak pedal ni? Nanti kalau nak tinggikan kan, tekan je lah slow-slow. Pakai ibu jari kelingking je. Tekan ke bawah. Maka naiklah kursi ni untuk laraskan ketinggian dia. Macam tu secara ringkas. Apa prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan, seperti saya maklum tadi, tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup. Maksudnya satu sistem tu tertutup. Tak ada lubang, tak ada floor apa-apa. Tak ada tempat yang tak tertutup.
Okay, enclosed. Enclosed. Okay, so apa jadi pertekanan tu? Dipindahkan secara seragam. Is transferred equally to all parts of the fluid. Okay, soalan ni, ayat tu dia guna perkataan bendali. Bendali maksudnya benda yang boleh mengalir. Contoh, liquid atau gas. Bendali ni adalah sama ada cecair ataupun gas. So ada dua lah. Alright, ingat tu, tekanan yang dipindahkan sama secara seragam. Tekanan, bukan daya. Okay, next. Apa soalannya? Diberi maklumat dalam soalan iaitu luas keratan rentas omboh kecil 96 cm padu dan luas keratan rentas omboh besar 1224 cm padu. Okey, ni areanya. Jadi kita label maklumat. Area ni kita tulis dalam bentuk simbol A1, A2. 1 untuk piston 1 atau piston kecil, 2 untuk piston 2 atau piston besar, omboh besar. Okey, apakah nilai baru duk cakap tadi? Apakah nilai faktor penggandaan? Okey. So tadi kan saya kata kan, bila kita guna Pascal ni dia bagi kelebihan pada kita iaitu menghasilkan daya yang lebih besar. Berapakah kali ganda daya yang kita hasilkan? Dengar tak ayat saya guna? Berapakah kali ganda daya F2 daripada F1? So kita pakai formula. Kalau asasnya lah multiplying factor ni adalah nilai F2 terhadap nilai F1. Okay. Tapi ada tak dalam soalan maklumat F2, F1? Ada tak? Cuba kita cek tengok. Ada. Ni ayat saja, ni teori je, gambar. Kemudian kita hanya ada maklumat A1 dengan A2. So dekat sini lah awak kena ada sikit pemahaman, iaitu formula bagi Pascal. Apa formula bagi Pascal? Formula untuk Pascal adalah F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Mana datang formula ni cikgu? Awak pergi tengok pasal saya yang lain. Pergi tengok 2023, banyak saya cerita macam mana dapat formula ni. Okey asalnya daripada formula ni lah. Pressure piston 1 samalah dengan pressure piston 2. Baru dapat yang ni, yang bawah ni. Kita tukarkan dia, pressure, expand dia kepada daya bahagi area, cross sectional area. Okay, now awak nak cuba dapatkan yang ni. Cuba awak tengok, buka mata 12. Awak nak dapatkan ni. Allah. Aduhai. Okay, yang ni. F2 bahagi F1. Daripada sini. Kita ada F1, ada F2. Macam mana kita nak buat supaya F1 ni duduk bawah F2 macam ni? Ini kita bawa pergi bawah. Jadilah F2 bahagi F1. Habis A2 ni buat apa? A2 ni pindah pergi atas. Maka dapatlah awak formula nombor 2. Awak boleh cari faktor penggandaan guna formula ni ataupun menggunakan formula A2 bahagi A1. Dapat juga. Mana-mana antara dua. So ambil lah area 2. Berapa area 2 nya? 1224 cm padu bahagi apa? A1 96 cm padu. Okey, potonglah unit dia ni, cm padu. Tekan kalkulator. Okey ni 1 jeng. Kenapa dia ada ni? Newton. Sekejap saya kira sekejap. Kenapa ada Newton? Saya tengah cerita pasal B1 kan. Saya tekan kalkulator 1224 bahagi, awak pun tekan juga, 96. So dapat tu 12.75. Okay, 12.75 is the answer. 12.75.
Itu je jawapan dia tanpa unit. Saya rasa yang ni mungkin ada pembetulan. Saya rasa lah. Siapa budak-budak Kelantan, abai-abai kita, orang Kelantan, acu pokmu respon tengok. Betul tak? Rasa tak ada Newton ni. Rasa lah. Kalau salah, komen bawah. Sebab faktor penggandaan is unitless. Tak ada unit. Tidak ada unit. Dia berapa kali ganda. So kalau kita baca ni, lebih kurang 12.75 kali ganda lebih besar. Apa yang lebih besar tu? Daya F2 adalah 12.75 lebih besar atau kali ganda dari F1. Tu maksud dia. Awak guna 1 Newton untuk F1, awak hasilkan 12.75 Newton. Macam tu. Okay. Okay, gitu. Kalau yang dah buat trial Kelantan ni, especially pelajar-pelajar di Kelantan, boleh respon kot dekat bawah kan. Tulis je awak sekolah mana, daerah mana di Kelantan tu, di ruangan bawah. Boleh lah buat meriah-meriah kat bawah. Okay. Next. 2 Roman. Kerusi dan pelanggan mengenakan daya, betul tak? Saya rasa betul dah skema saya tengok tu. Mengenakan daya 2124 Newton ke atas ombor besar. Okey, dia dah bagi ni ombor besar. So F2 lah, ombor besar. Okay, hitung daya yang perlu dikenakan. So dia nak ke atas ombor kecil, dia suruh cari F1 sama dengan apa untuk mengangkat kursi dan pelanggan tersebut. Okey, yang ni masukkan nilai je lah kan. So kita ada formula tadi. F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. So now kita masuk nilai. Yang awak nak cari tu F1. Area 1 berapa tadi? Area 1 96. F2 2124 bahagi area 2 1224. Okay, selesaikan yang kanan tu dulu. Ini selesaikan ni dulu. Soal 2124 bahagi 1224 darab dengan 96. So saya dapat 166. Okey, 166.588 Newton. Okey, betul. Okey, jawapan dan unit. So awak tulis balik macam tu. Jawapan akhir 166. Saya dapat maklumat tau, yang awak kena salin semua jawapan dalam kalkulator. So nak selamat, salin je lah semua. Lepas tu wajib ada unit yang betul. Kalau ada unit tapi tak betul, salah juga So unit kena hafal lah. Ada masa lagi, awak ada 2 bulan lagi. Takkan tak boleh hafal unit-unit biasa ni yang awak dah pernah jumpa dalam lower form dulu ni. Alright. Next, C. Anda diminta mengkaji ciri-ciri 3 kerusi gunting rambut PQR seperti dalam rajah. Okey, kerusi dia ada 3 jenis dan berbeza ciri. Kita tengok sini. Kita ada jenis jenis cecair yang pertama sama ada air atau minyak. Dan nilai faktor penggandaan. Yang ni faktor penggandaan dia lah, berapa banyakkah F2 terhadap F1. Okay, soalan suruh buat apa? Ni baru dia cerita je jadual macam ni kan. Dia suruh awak study dulu. Apa maksudnya study tu? Kaji. Tengoklah awak nak pakai yang mana. Tapi bergantung kepada kehendak soalan di bawah. Baca juga soalan kat bawah ni. Awak jangan nak pilih je. Dia suruh study, lepas tu baca soalan dia. Nyatakan ciri-ciri bagi sebuah kursi gunting rambut yang dekat sini kita highlight warna lain. Dapat menampung pelanggan yang mempunyai jisim yang lebih besar. 1. Dan juga tahan lebih lama. Kenapa saya highlight? Pertama, saya nak awak fokus pada kehendak soalan. Tahan lebih lama, pelanggan jisim lebih besar. Kedua, jangan ulang dalam jawapan awak. Kerana tahan lebih lama habis. Sebab sudah ada dalam soalan. Itu fungsi awak highlight.
Pertama, untuk awak tahu kehendak soalan. Pilih jawab tu menjurus kepada apa yang soalan tanya. Kedua, memastikan awak tidak mengulang secara subconsciously. Awak tersilap, awak ulang pula apa benda yang awak dah terbaca pada soalan. Itu pun akan dipunish. So jenis cecair kita akan pilih minyak. Ni hafal lah adik-adik oi. Minyak, kerana minyak tak boleh dimampatkan. Okay, minyak tidak boleh dimampatkan. Yang ni memang klise betul lah. Kalau Pascal tu dia bagi minyak dengan air, memang minyak lah jawapan dia. Cannot be compressed. Nombor 2, so minyak kan. Jadi sebenarnya kita dah conclude pada Allah, awak teruk sangat. Kita sebenarnya dah menjurus kepada pilihan Q ni. Cuma kita nak masukkan apakah faktor penggandaan dia, berapakah nilai faktor penggandaannya. Kita tengok dalam skema. Skema tak tulis nombor, which is the good technique. Kita tak boleh tulis nombor yang berada pada hujung kolom Q ni, iaitu ni. This value here, jangan tulis nombor. Okay, untuk soalan ni, teknik adalah awak kena pilih lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek, lebih lebar, lebih nipis, macam tu. Gunakan perkataan perbandingan, sifat dia, bukan nombor dia. So must be bigger ataupun besar, kerana boleh menghasilkan daya output yang lebih tinggi. And then only dekat D baru pilih. Satu benda agak nak kena tegur ni, sebab kan pelajar saya pun lalu macam tu. Kadang-kadang tu dia terlampau seronok, dia terus pilih sini Q, lepas tu dia tulis lah sebab apa dia nak tulis kan. Lepas tu sini pun dia pilih Q punya, Q. Hujung ni pun, sampai hujung ni pun Q. Apa kali Q ni? Okay. So ingat, nilai faktor penggandaan tu kita guna, kalau ada nombor, guna lebih besar, lebih kecil, macam tu. Yang ni tak dapat lah. Takkan awak tulis jenis cecair lebih besar, tak boleh. Lebih kecil, tak boleh. Dia memang nama dia. So kita ambil nama dia lah, minyak ataupun air. Selesai nombor 7. Okay, nombor 8. Rajah menunjukkan sebuah motor. Okay, saya highlight kat situ. Motor arus terus. Motor ni apa? Motor maksudnya menggunakan arus. Uses current. Guna arus. Untuk apa? Menghasilkan daya. Tangan kiri, Fleming. Tangan kiri, motor. So boleh relate lah bila baca soalan tu. Okay, motor. Kenapa kita panggil dia motor? Sebab dia guna bateri. Sasar dalam soalan tu ada bateri. Sebab apa penting benda ni? Rajah yang awak tengok 8.1 ni, dia ada satu similar diagram. Dalam buku teks tu ada satu lagi gambar lebih kurang ni. Tapi bateri tak ada. Dekat depan ni dia ada lampu, dia ada bulb. Mungkin dia letak bulb sini ke, dia letak emitter ke depan ni ke. Yang itu adalah generator. Teraya Mara baru ni 2024 ramai bersepah salah. Kalau kelas saya lah. Sekolah lain saya tak pasti. Nanti insyaAllah ada rezeki kita bincang kat sini juga. Untuk trial Mara, siapa nak komen kat bawah. Mungkin saya bincang kot lepas ni kot, directly lepas ni kan. Habis part 2 ni, suruh masuk MRSM kot. Okay. So daripada motor arus terus ni, bateri tu dia hasilkan arus. Arus tu masuk dalam loop. Loop ni adalah konduktor yang membawa arus berada di dalam medan magnet. Ni kan medan magnet daripada N pergi ke S. So berlakulah apa kita panggil sebagai catapult field. Terhasillah catapult field. Macam tu. Boleh. Okay. So soalan pertama, tak ada benda dah nak cerita kan. Soalan pertama, apakah dimaksudkan dengan medan lastik? Baik, medan lastik membawa maksud adalah suatu medan magnet paduan. Maksud paduan ni apa? Paduan ni bergabung, medan magnet yang bergabung. Siapa yang bergabung ni? Hasil dari interaksi. Yang pertama, medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Kan konduktor tu kita bagi arus kat dia. Dapat mana arus ni? Dari bateri lah. So kita belajar bahawa konduktor lurus yang membawa arus, di keliling dia tu bentuk bulat ada medan magnet. Macam mana nak tahu arah dia ni? Guna
genggam tangan kanan. Hukum genggaman tangan kanan. Okay. So kalau awak tak nampak lah kan saya tengah buat ni. So dia ada macam ni lah bentuk. Awak study balik lah macam mana saya dapat ni kalau tak tanya cikgu awak. Macam tu. Dapat rotation macam tu, bentuk bulat. So itu yang pertama, medan magnet yang pertama adalah milik daripada konduktor pembawa arus. Wire tadi itulah yang ada arus tu. So it is interacting, berinteraksi dengan satu lagi medan magnet. Mana medan magnet satu lagi? Seperti saya maklum tadi, medan magnet itu milik magnet kekal. So yang ni kan ada medan magnet kan. Ni wire tu dah ada medan magnet dia sendiri dah sebab dia bawa arus. Tiba-tiba awak pergi letak tiba-tiba awak pergi letak dia dalam medan magnet yang sudah ada. Ni medan magnet kekal punya. Ni yang saya buat warna merah ni kan. Warna merah lah. Saya highlight hijau. Yang ni magnet kekal punya. So dekat situ ada dua medan magnet yang sedang berpadu atau mengalami interaksi. So antara kekal dengan sementara. Yang ni medan magnet kekal. Okay. Dengan sementara. Siapa lagi powerful? Mestilah kekal. So yang sementara tu, siapa yang hasilkan sementara? Loop tu lah. Akan ditendang keluar. Ditolak keluar. Iaitu menghasilkan daya. So secara ringkasnya lah. Awak boleh semak balik past year. Atau boleh semak balik saya punya saya punya video-video ni lah. Saya ada cerita pasal catapult field ni. Nak cerita kat sini panjang pula video 2 jam nanti. Okay. So dekat sini soalan B. Berdasarkan Raja, lukis satu corak medan lastik yang terhasil. Baik. Dekat sini awak kena faham bahawa pertama awak kena tengok dulu ada dua wire cross sectional yang dilukis pada rajah 8.2. Satu bertanda pangkah, satu lagi bertanda titik. Apa maksud pangkah? Pangkah bermaksud current masuk. Titik bermaksud current keluar. So bentuknya apa? Current carrying conductor ni dia ada magnetic field dia sendiri. Temporary magnetic field. Bentuknya bulat. Tadi kan saya dah mention bentuknya bulat. So kita lukis bulat dulu. Ni. Mana dia? Allah, dekat skema kan. Ni bentuk dia bulat. Okay, untuk tentukan arah dia, kita pakai genggaman tangan kanan. Hukum genggaman tangan kanan. So current masuk. Untuk belah kiri ni current masuk. Kalau tak jelas jumpa cikgu. Okay, yang ni current keluar. Kita genggam, kita dapat counter clockwise. Okay, tu stage pertama. Tengok. Skema pun tak buat. Saya pun tak pasti. Ada tak dia provide markah pada bahagian ni? Saya pun tak pasti. Tapi saya ajar je lah Saya ajar juga. So nak tunjuk pasal interaksi tu. Okay, yang ni adalah medan magnet sementara. Sebab kalau ada arus, baru ada yang warna merah ni. Tak ada arus, tak ada yang warna merah ni. Tak adalah medan magnet tu, dia sementara. Dia hanya wujud kalau arus ada dalam konduktor. Siap. Okay. Siap apa? Yang untuk yang mula-mula ni lah. Baik. Kemudian awak nak lukis medan magnet milik medan magnet kekal. Sorry saya transition lah bahasa Melayu bahasa Inggeris. So sorry kalau saya macam tergagap ke apa. Okay, awak kena tahu medan magnet kekal mesti daripada utara ke arah selatan. Utara ke arah selatan. Okay, sebelum awak nak tahu dia pergi ke mana, kalau awak tengok skema ni kan, ni ada yang lalu bawah. Ni lalu bawah, ada yang lalu atas. Okay. Pertama, kalau saya ajar tu lah, saya nak awak tentukan daya dulu. Tentukan arah daya dulu. Baik, untuk motor, kita pakai Fleming tangan kiri. Okay, jari hantu awak sekarang menunjukkan arah arus. Bagi sebelah kiri, yang ni current masuk. So awak letak je jari hantu awak tu betul-betul dekat X. Ni tempat saya tunjuk sekarang ni. Awak letak jari hantu awak. Buka Fleming tangan kiri. Letak dekat tanda X yang sedang saya tunjuk pada skrin. Awak tengah tengok skrin kan. Awak letak jari hantu awak kat situ. Jari tengah. Okay, kemudian awak tanpa mengalihkan jari hantu tadi ni, awak pusing jari telunjuk awak ke arah selatan.
pusing jari telunjuk ke arah selatan, ke kiri lah. Okay, now ibu jari awak sepatutnya sedang menghala ke atas. Itulah daya yang terlibat atau terhasil menolak coil sebelah kiri ke atas. Awak apply sebelah kanan pula. Sekarang sebelah kanan ni, pada titik ni kita ada titik iaitu arus keluar. Arus keluar maksudnya awak letak pada rajah, ambil jari hantu tunjuk arah awak. Letak pada skrin, jari hantu tunjuk ke arah awak. Okay, kemudian pusingkan. Tanpa mengalihkan jari hantu awak tadi ni, awak pusingkan jari telunjuk ke arah selatan juga. Jari telunjuk ni medan magnet, sentiasa mengarah kepada selatan. So awak akan dapat ibu jari awak ke arah bawah. Sorry saya buat garisan tak lurus sebab saya hanya melukis pada PDF. Tak mampu lagi. Saya tengah cari jalan supaya saya boleh buat cantiklah lukisan tapi ni setakat ni, yang ni saya punya effort yang saya mampulah. Sorry kalau garisannya terketar-ketar macam apa ni, cacing kerawit. Okay, dah dapat dah daya. Baik, awak kena ingat kita panggil dia apa? Medan lastik. So awak kena anggap yang bulat-bulat ni adalah batu untuk dilastik. So untuk lastik ke atas, tali nak letak kat mana? Tali letak kat bawah. Okay, batu ni belah kanan ni nak lastik ke bawah, tali letak di atas. Siap satu. Tapi lengkapkan dengan tanda anak panah utara ke selatan. Macam tu. Okay, lukis lagi satu. So macam ni, jangan overlap jangan berlanggar. Macam tu, utara, selatan. Lepas tu awak tambahlah satu dekat atas, satu dekat bawah. Siap. Okay. So awak tengok ni, sebelah kiri ni kan, batu ni nak lastik atas kan, ada berapa tali kat bawah dia? 1, 2, 3. Lawan dengan 1. Yang ni nak lastik ke bawah, 1, 2, 3. Lawan dengan 1. Lebih banyak garisan medan magnet menunjukkan kawasan tu medan magnetnya lebih kuat. Sorry, medan magnetnya mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kena baiki ayat tu. Sebab saya dapat maklumat tu tak boleh pakai kuat, tak boleh pakai lemah. So awak pakai medan magnet dengan kekuatan lebih tinggi. Baik, selesai medan lastik. Nombor 8, rajah menunjukkan 8.3 sebuah alat mudah alih yang berfungsi sebagai pemutar skru atau gerudi. Ni lah, ni kan hasilkan turning effect kan. So kalau dalam satu skala yang lebih tinggi putaran dia tu, kita sampai boleh buat dia jadi gerudi. Okay. So alat yang diberikan ni, dia ada problem. Cuba baca soalan. Gerudi ni berputar pada kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Problem slow je. Apabila so soalan kata, cadangkan pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk menambahkan, saya highlight ke sini fokus soalan. Menambahkan kelajuan putaran. Ada lagi tak? Untuk menggerudi lubang dinding dengan lebih berkesan pun tak boleh tulis dalam soalan. Okay. Alright. So yang pertama, bilangan lilitan dawai gegelung. Ni gegelung ni kan. Ini dia tunjuk satu je gegelung. Ni gegelung. Nampak ke saya highlight gegelung yang mana? Alhamdulillah. Ini gegelung ni. Nak pakai banyak ke sikit? Jawapannya, kita pakai gegelung dengan jumlah yang banyak. Kenapa nak pakai banyak? Menghasilkan daya yang lebih tinggi. Bila daya lebih tinggi, maka kadar putaran jadi lebih tinggi. Nampak tak soalan? Dia tak tulis laju ke perlahan. Dia tak tulis. Sebab awak tak boleh guna fast, tak boleh guna slow, tak boleh guna easy, tak boleh guna hard, tak boleh guna strong, tak boleh guna weak. Ada 6 benda yang awak tak boleh tulis dalam jawapan. Saya ulang balik awak tak boleh guna easy, mudah. Easy, lebih mudah tak boleh. Easier tak boleh. Mudah, susah. Hard tak boleh. Mudah, susah tak boleh. Lebih laju, faster, slower tak boleh. Dua lagi, strong dengan weak. Kuat dengan lemah. Sebab tu saya guna ayat tadi. Kekuatan lebih tinggi. Tu penting tu. Okay.
Kedua Roman, bentuk magnet. So nak pakai bentuk magnet apa? Magnet yang semi bulatan ataupun curved. Okey. Kerana curve magnet menghasilkan medan magnet jejarian. Bagi pelajar-pelajar yang merasa lenggung, siapa-siapa yang tengah tengok video ni pastikan buat salin ni ya. Salin walaupun dalam kelas dah pernah salin ke, salin medan magnet jejarian. Radial magnetic field bahasa Inggerisnya. Radial magnetic field ni dia lebih menghasilkan apa? Medan magnet yang lebih strong lah. Dia terfokus. So bila kita pakai semi bulatan ni, kita menghasilkan sama jugalah daya yang lebih tinggi. Okay. So kita tak ulang balik lah yang ni, kita hanya tulis dia punya function dia saja. Ketiga, jenis bahan dawai gegelung. Okay, nak pakai dawai jenis apa? Kita boleh namakan. Contohnya copper wire dawai kuprum kerana mempunyai resistivity atau kerintangan yang rendah atau rintangan dawai yang rendah. Boleh juga. Okay, ni yang paling direct answer lah. Direct reason macam tu. So bila rintangan rendah, arus boleh masuk banyak dalam jumlah yang besar. Bila arus masuk dalam jumlah yang besar, daya putaran lebih tinggi. Alright. Selesai sudah nombor 8 iaitu bahagian A. Kita tengok bahagian B. Okay, soalan nombor 9, 20 markah macam biasa. Satu spektrum gelombang elektromagnet. So yang ni dia punya spektrum dia. Soalan pertama, ni 7 ni kan, ni ada 7 member dia tu. Okay, soalan pertama, namakan jenis gelombang bagi gelombang elektromagnet. Okey, namakan maksudnya terdiri bukan. Jenis apalah. So boleh jawab gelombang mechanical sebab tidak mechanical. Gelombang melintang lebih tepat. Mechanical macam salah. Mechanical bukan perlukan medium ke? So lebih tepat gelombang melintang gelombang melintang. Transverse wave. Okay, kalau saya salah komen kat bawah tau, geng-geng Kelantan. B, terangkan kelebihan gelombang radio yang digunakan pada alat kawalan jauh sebuah drone. So drone tu guna gelombang radio. Okay. Ada juga soalan yang guna drone ni yang guna microwave. Betul lah, gelombang micro. Ada juga, tapi soalan dalam bentuk gelombang radio. Mungkin ini drone yang jarak dia bukan jarak. Sebab saya pernah jumpa soalan untuk drone. Bila dia pilih tu dia nak guna gelombang micro. So kita tengok apa kehendak soalan ni lah. So kenapa pilih gelombang radio? Kerana gelombang radio frekuensinya rendah. Apabila frekuensi rendah, panjang gelombangnya besar. Satu gelombang yang panjang gelombangnya panjang, mempunyai kelebihan iaitu boleh merambat pada jarak yang jauh. Boleh merambat pada jarak yang lebih jauh. So, antara lainnya mudah terbelau dan mudah melepasi halangan. Dia tak tembus pun, dia terbelau untuk melepasi halangan tu. Baik. C1, soalan pengiraan. Tunjukkan sebuah kapal yang digunakan untuk melakukan proses pemetaan dasar laut. Diberi maklumat soalan itu. Isyarat gelombang itu dikesan semula 120 ms. Ms ni milisaat. So 120 darab 10 kuasa negatif 3. Tu mili. Okey, next. Maklumat apa lagi? Isyarat gelombang yang dipancarkan mempunyai frekuensi. Yang ni frekuensi, simbol dia F. Hal laju gelombang, simbolnya V, velocity. Alright, 3 maklumat. Soalan tanya, hitung kedalaman laut. So, ini kita pakai sonar punya formula. D sama dengan VT bahagi 2.
Okay, V adalah laju gelombang, T adalah masa tadi. Pastikan awak ganti prefix dia dengan betul. Kemudian bahagi dengan 2, dapat 90 meter. Okay, next. Panjang gelombang isyarat. So, nak cari panjang gelombang, kita pakai speed of wave formula. V equals to F lambda. Carilah lambda. So, lambda sama dengan V bahagi dengan F. Okay, ni V dia. Okay, bahagi dengan F. Betul ke ni? 1.5 is the V. Frekuensi 25,000. Okay, betul. So, dapat lambda 0.06 meter. Baik, next. Soalan AC pula. So, untuk AC ni, jadual sebenarnya menunjukkan 4 kapal RSTU yang boleh melakukan pemetaan dasar laut dengan spesifikasi yang berbeza. Baik. Tu dia punya ciri-ciri dia tu. Ada transducer 50 sikit. Ada yang 100 banyak. Ada frekuensi tinggi. Ada frekuensi rendah. Okay, wavelength berbeza-beza nilai dia. Dan juga jenis gelombang. Baik. Bila dah baca tu, dah study semua, kita cari apa soalan nak. Soalan nak awak pilih satu. Tentukan kapal yang paling sesuai. Satu je lah. Okay, nak pilih berdasarkan apa? Boleh berfungsi dengan baik untuk membuat pemetaan dasar laut. Mana yang paling okey, yang paling bagus untuk buat pemetaan dasar laut. 10 markah. Terus kepada jawapan. So, transducer ni adalah satu alat yang digunakan untuk memancarkan ultrasonic wave, gelombang ultrasonic ke dasar laut, kemudian mengambil semula, menerima semula gelombang yang telah terpantul dari dasar laut. Tu maksud transducer. Transducer ni dia boleh buat dua kerja. Dia emit wave, dia receive the wave. So, transducer mesti banyak supaya dapat memancarkan lebih banyak gelombang, dapat menerima lebih banyak gelombang. So, kalau lebih banyak, lagi banyaklah image yang lagi jelaslah image yang terhasil. Okay, kedua, dari segi frekuensi, nak pilih gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Sebab tu kita pakai ultrasonic. Bila frekuensi tinggi, tenaga gelombang tinggi. Apa fungsinya? Mudah. Mudah ni salah dah ni. Mengalami pantulan dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Mudah ni kalau setakat yang saya tahu ni tak boleh ni. Mengalami pantulan dengan lebih efektif. Dengan lebih baik. Mudah ni easy kan. Mudah. Mengukur macam mana mudah tu? Macam mana nak mengukur mudah tu? Itu dia punya argument dia lah. Saya tak pastilah kalau belah sana terima, kalau Kelantan terima. So kita jawab yang selamat. Baik, dari segi panjang gelombang, mesti ambil panjang gelombang yang rendah supaya sekali lagi boleh ulang lah. Boleh mengalami pantulan dengan baik. Ataupun juga sukar terbelau. Maksudnya dia pantul. Banyak mana kita emit wave tu, banyak tu lah yang kita dapat pada transducer. Dan ciri terakhir adalah gelombang ultrasonik. Kerana gelombang ultrasonik sifat dia mempunyai frekuensi yang tinggi. Okay, so pilihan awak tu jangan lupa nyatakan, iaitu saya pilih T kerana tulis balik semua ciri-ciri tadi. Transducer banyak, frekuensi tinggi, panjang gelombang rendah, jenis gelombang adalah ultrasonik. Okey, itu nombor 9. So kita tengok nombor 10 pula. Okey, Raja 10.1 menunjukkan satu spring yang tebal. 10.1 spring yang tebal. Dan sifat kekenyalan termampat apabila sebiji bola logam ditekan ke atas spring tersebut dengan suatu daya. Okey, dalam 10.2 pula. 10.2 menunjukkan tinggi maksimum yang dicapai oleh bola logam apabila tangan dilepaskan. So, spring yang sama lah ni. Situasi yang berbeza. Satu kita mampatkan dia. Tekan bola logam tu tekan ke bawah untuk mampatkan spring. 10.1B adalah selepas tangan dilepaskan. So, bola logam naik ke atas lah. Tertolak ke atas. Apakah maksud kekenyalan? Kekenyalan adalah sifat bahan tu. Macam mana sifat dia? Membolehkan satu objek kembali ke bentuk dan saiz asalnya
Dia balik kepada shape, the original shape and size. Bila yang akan kembali ke original shape tu? Selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. So awak letak daya dekat dia, dia akan penyet. Ni bahasa kampung lah kan, penyet. Sebab awak letak daya pada dia. Tapi sebab dia kenyal, bila awak tarik tangan awak tu, dia balik bentuk asal dia. Dia balik kepada bentuk bulat dia balik. Tu masuk kenyal lah tu. Kekenyalan. B. Terangkan bagaimana bola logam boleh mencapai ketinggian maksimum. So sini kena masukkan tenaga, iaitu tenaga yang tersimpan di dalam spring. Apabila kita apply daya pada spring yang tebal tersebut, kita sekarang tengah menambahkan tenaga keupayaan kenyal. Okay. So bila kita tambahkan daya, kita sedang menyebabkan spring tersebut menyimpan tenaga keupayaan kenyal. Dan tenaga keupayaan tu bertambah bila awak sedang mampatkan dia lebih dalam, lebih rendah. So apabila awak lepaskan, tenaga keupayaan tu juga akan bertukar kepada tenaga kinetik. Okay. Tenaga kinetik. Maka tenaga kinetik itu dizahirkan dalam bentuk bola yang tertolak pada satu kelajuan atau menghasilkan suatu ketinggian. So bola tu dia tertolak ke atas lah. Ni principle of conservation of energy. Ada juga masuk dalam jawapan ni. Okay, C. Soalan esei. Satu spring yang digunakan dalam sebatang pen. Sekarang pen tu awak boleh tekan, lepas tu mata keluar. Tekan lagi sekali, mata masuk balik. Okay. So diberikan dekat sini ada 4 spring. Awak kena 4 spring pula. 4 spring lah. Di dalam pen, awak kena pilih satu spring yang paling sesuai. Nak pilih macam mana? Kita tengok dulu. Ada spring yang panjang, ada spring yang pendek. Macam ni kan, 2 cm pendek, 4 cm panjang. Kadar pengaratan rendah, maksudnya lambat nak karat lah. Lambat nak karat tu bahasa kampung tau, jangan guna lambat pula. Tinggi, kadar pengaratan tinggi, maksudnya okey, sat je dia karat. Okey, bahan material dia. Spring tadi ni spring tau, bukan pen tu yang besi. Bukan pen tu keluli, spring tu buat daripada iron atau buat daripada steel. Kemudian ketebalan dawai spring tersebut, nak pakai tebal ke nak pakai nipis. Okay, dah study benda tu. Tengok soalan. Soalan nak apa? Yang manakah boleh digunakan untuk mengeluarkan mata pen dengan lebih mudah? So awak tekan tu senang mata dia keluar. Tekan balik, mata tu senang tutup. So ni fokus soalan. Baik, 10 markah eseinya. Mari kita tengok jawapan. Dari segi panjang dawai, gunakan dawai dengan kepanjangan yang tinggi. Maksudnya dawai yang panjang lah tu. Kenapa panjang dawai yang panjang mempunyai pemalas spring yang kecil, nilai K yang kecil. Nilai K yang kecil ni adalah menyebabkan suatu bahan tu menjadi lebih elastik. Okay, lebih lembut, lebih kenyal. Kekenyalan ni bertambah. Bukan kekenyalan bertambah, menjadi lebih kenyal. Okay. Kedua, kadar pengaratan rendah macam set maklum tadi, supaya boleh digunakan dalam tempoh yang lama atau mengambil masa yang lama untuk berkarat. Kalau saya suka guna jawapan tu. Mengambil masa yang lama untuk berkarat. Sebenarnya dia akan karat juga. Tidak sampai tahap tidak berkarat. Selambat laun dia akan berkarat juga, tapi mengambil masa yang lama untuk berkarat. 3. Bahan buat pada keluli kerana keluli adalah tahan lasak. Okay. Ketebalan dawai rendah supaya jawapan yang sama tadilah, nilai K nya kecil, pemalas spring nya kecil, menjadi lebih lembut. Sebab kehendak soalan tu dia nak spring tu senang, awak tekan je mata tu keluar. Okay, mudah untuk dikeluarkan mata pen tersebut. So jangan lupa pilih, awak pilih U kerana ... Ni tulis balik semua ciri yang terlibat. Okey. Okey, next yang terakhir adalah D, iaitu menyatakan apa pula? Bacalah soalan sini.
Menunjukkan satu spring dengan panjang asal 15 cm. Panjang asal dia 15. Kita highlight sini. Sebelum letak beban apa-apa, 15 cm. Lepas letak beban P, maka panjang spring jadi lebih pendek. Kan dia beban tu tekan ke bawah, dia memendek kepada 12 cm. Kemudian letak pula beban dengan mungkin GC yang lagi besar lah, 10 kg. Maka lagi pendek spring tu termampat. Okay, apa soalan nak ni? Soalan nak cari, hitungkan pemalar spring. Okay, tengok skema. Pemalar spring kita kira menggunakan formula yang diperkenalkan oleh Hooke. F sama dengan Kx. So, untuk cari K, iaitu pemalar spring, kita ambil daya, kita bagi dengan mampatan. X adalah jarak mampatan. X bukan panjang ke apa benda ke, dia jarak mampatan. So, kita nak tahu tadi, daya kita pakai, yang kita ada maklumat lah. Kita ada 10 kg ni. Okay, bila kita letak 10 kg, bukan 10 kg tu daya. Daya untuk 10 kg adalah jisim darab dengan nilai G. Dapatlah daya dia berapa. So, 10 darab 9.81 kan. Dapatlah daya dia. So, yang tu yang kita tulis kat sini. 10 darab 9.81 bahagi dengan X. X adalah jarak mampatan. Maksudnya berapa banyak dah telah termampat. So, asalnya 15. Jadi 5. Berapa banyak dah termampat? 10. So, tulislah 10. Okay, 10 kat situ, 10 kat sini adalah dalam sentimeter. Maka perlu awak tukar pada unit SI. Okay, maka 10 cm adalah 10 kuasa 10 negatif 10 darab 10 kuasa negatif 2. Macam tu. Sama lah dengan 0.1 Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okay, so nilainya 981 Newton per meter. Okay, last one. Jisim beban. Jisim beban, mass of load. Macam mana kita nak kira jisim beban P? Tadi kan yang hujung ni ada nilai dia. P pula macam mana? So, kita invert balik lah. Kita kan dah dapat nilai K dia. Kita carilah balik weight dulu. Lepas tu kita convert jadi mass. Okay. Contohnya macam ni. Alright. Saya rasa better saya cerita sikit macam ni lah. So, F sama dengan Kx. Kita nak cari balik F ni. Okay, kita tahu pemalar spring ni lah. Dia kan spring yang sama. So, pakai pemalar spring yang sama lah yang dapat tadi. 981 kan. Darabkan dengan mampatan tadi 0.03. Kenapa pula pakai 0.03? Sebab daripada 15 jadi 12. Ni untuk P tau. So, berapa cm? 3 cm. 3 bahagi 100, 0.03. Okay, darab 2 ni dapat 29.43. Yang ini adalah daya atau berat. Macam mana nak tukar daya jadi jisim? Bahagilah dia dengan 9.81 balik. Dapatlah jisimnya. Okay, jawapan akhir 3 kilogram. Alright. So, saya rasa dah lama sangat dah. Saya tunjuk je lah jawapan untuk nombor 11. Mungkin untuk essay. Untuk essay saja sebab saya pun kerja masa ni. Apa dah malam dah. Dah pukul berapa dah ni malam saya rakam video ni. So, saya ringkaskan lah Nombor 11 ni tajuk apa dia panggil ni? Sudut genting Sudut genting. So, saya cuma akan bincang essay saja. Essay menunjukkan satu gentian optik. Okay, untuk A. B menunjukkan isyarat cahaya yang bergerak dalam satu gentian optik. Benda yang sama lah kan. Yang ni dia tunjuk dia punya rupa. Ni dia tunjuk macam mana dia cahaya beroperasi masuk dalam fiber optik ni. Berlaku pantulan dalam penuh berkali-kali sampai dekat hujung ni. Right. Soalan tanya apa untuk essay ni? Terangkan. Ni soalan modifikasi. Pengubah suaian yang boleh dibuat kepada struktur gantian optik dalam darjah 11.4 untuk meningkatkan keberkesanan gantian optik itu dalam sistem
sistem telekomunikasi. Macam mana kita nak pastikan pantulan dalam penuh berlaku dengan baik lah, secara ringkasnya. Without any loss of signal. Kita nak mengelakkan berlaku kehilangan isyarat. Baik, jawapan. Yang ni kan, memang soalan sebelah memang dia tak bagi apa-apa ciri lah. Kalau dia bagi pun dia bagi dalam bentuk clue sajalah, iaitu bilangan gentian optik. Nak banyak ke nak sikit. Lepas tu ciri-ciri bahan gentian optik, awak nak buat dia daripada apa. Dan ciri-ciri teras dalam. Ciri-ciri ni banyak lah. Ciri-ciri, kalau dia sebut ciri-ciri, awak boleh buat lebih daripada satu. Okay, nak kena ada berapa jawapan ni? Minimum 5. Biasanya 5 lah. 5 jawapan, 5 modifikasi, 5 reason. Macam tu. Alright. Bilangan gentian optik mesti banyak supaya boleh bawa banyak isyarat. Okay. Kedua, dari segi ketumpatan. Memang ketumpatan ni sangat klise. Bagi mana-mana soalan esei kalau melibatkan ketumpatan ni, biasanya kita akan pilih rendah kerana lebih ringan. Boat ke, satelit ke, chariot ke, iron ke, kalau ketumpatan rendah. Macam tu. Biasanya, taklah semua. Saya rasa majoriti kot. Kelenturan. Boleh lentur baik ke kurang kelenturan dia. Tinggi. Kerana lebih mudah dibengkok. Boleh dibengkokkan pada sudut yang sukar. Mudah ni saya rasa payah sikit lah, sebab saya dengar banyak kali mudah-mudah ni tak boleh. Boleh dibengkokkan pada sudut yang sukar atau kawasan yang sempit. Tu lebih sesuai lah. Ketulinan bahan gentian. Okey, kena pakai purity tinggi. So, bila pure dalam gentian optik tu, dia tak ada bahan-bahan lain. Contoh bahan lain macam pasir. Contohlah saya letak pasir sini kan. Nanti berlaku pantulan dan penuh. Zas kena. Sampai sini sangkut. Isyaratnya tersangkut. Okey. So, bila isyarat tersangkut, maka kita panggil dia kehilangan isyarat. Bila hilang isyarat, image yang terbentuk tak jelas. Okay, next. Beberapa lagi, iaitu reka bentuk. Gentian optik ni mesti halus dan serlari. Dia ada bundle dia. So, bila banyak bundle, banyak isyarat yang dapat diperoleh. Okay, itu juga dengan pilihan jawapan yang ni lah. Seberkas. Maksudnya kita bundlekan dia. Okay, atas reason yang sama. Jenis teras dalam diperbuat pada kaca kerana kaca mempunyai indeks biasan tinggi dan juga mengurangkan sudut genting. Nilai C ni kalau boleh kita nak kecil kan, supaya dapat kita goal kita, iaitu I lebih besar dari C. I lebih besar dari C ni adalah kita punya aim ataupun kita punya syarat untuk pantulan dalam penuh berlaku. Total internal reflection berlaku. So kalau C awak kecil, maka mudahlah pantulan dalam penuh berlaku. Lebih banyak pantulan dalam penuh berlaku. Okey, antara lainnya ketumpatan teras dalam tinggi menghasilkan pantulan dalam penuh. Indeks biasan pun sama juga reason dia. Sudut genting kecil pun telah saya ceritakan. Okey, sampai sini saja untuk Kelantan. Jumpa lagi insya-Allah dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.